Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Cikgu Zu. Dalam video ini kita akan membincangkan tentang standard kandungan 2.1 bahasa pertanyaan berstruktur. Ini merupakan tajuk bagi tingkatan 5. Dalam video ini kita akan membincangkan 10 soalan dari soalan percubaan negeri-negeri bagi tahun 2020. Kita mulakan dengan soalan yang pertama. Pilih kekardinalan yang betul bagi pernyataan berikut. Seseorang pelancong hanya boleh memiliki satu pasport sahaja. Lihat di sini ya. Di hadapan perkataan pelancong ini ada perkataan seseorang, maksudnya adalah satu, dan di hadapan perkataan pasport adalah satu. Jadi di sini kekardinalannya adalah 1:1. Soalan yang kedua, Raja 4 menunjukkan 3 buah jadual dalam sebuah pangkalan data. Jadual yang pertama adalah jenis buku dengan kunci primanya adalah kod jenis. Jadual kedua adalah jadual pembekal. Kunci primanya adalah kod firm. Jadual yang ketiga adalah jadual buku. Okey. Kunci primanya adalah kod buku. Dan kita lihat di belakang ini ada kod jenis. Okey, kod jenis ini adalah kunci asing. Kunci asing ini adalah kunci prima bagi jadual jenis buku. Dan di sini kita lihat ada kod firm. Kod firm ini juga adalah kunci asing yang mana kod firm ini adalah kunci prima bagi jadual pembekal. Soalan A. Namakan jadual yang mempunyai kunci asing. Soalan mintakan nama jadual. Jadi nama jadualnya adalah jadual buku. Jadi kita tulis jawapan kita iaitu buku. Soalan B. Nyatakan fungsi kunci asing. Kunci asing digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih jadual. Okey, dalam Raja 4, kunci asing ini menghubungkan jadual buku dengan jadual jenis buku dan juga jadual pembekal. Soalan 3, Raja 12 menunjukkan gambar raja perhubungan entiti iaitu ERD untuk sebuah pangkalan data hubungan. Raja 12 ini menunjukkan ERD lengkap dengan kekardinalan. Berdasarkan Raja 12, uraikan 3 hubungan antara entiti dari segi kekardinalan. Okey. Lihat di sini. Kekardinalan terbahagi kepada 3 jenis. Yang pertama adalah 1:1, yang kedua adalah 1 ke banyak dan yang ketiga adalah banyak ke banyak. Okey, untuk menjawab soalan hubungan antara entiti, kita lihat di sini ya. Hubungan kekardinalan, kita lihat di sini adalah yang pertama, kekardinalan maksimum. Untuk kekardinalan maksimum, kita baca kekardinalan yang paling hampir dengan entiti. Okey, jadi di sini 1 ke banyak. Okey, ini adalah kekardinalan banyak. Jadi lihat di sini hubungannya adalah ajar. Jadi kita boleh tulis satu guru, seorang guru mengajar banyak pelajar. Kita tulislah di sini. Seorang guru mengajar ramai pelajar. Ataupun banyak boleh diterima juga. Okey, untuk yang kedua ini, okey, ini adalah 1. Kedua ini adalah banyak. Jadi kekardinalannya adalah 1 guru banyak mata pelajaran. Jadi kita tulis hubungan antara entitinya adalah seorang guru mengajar banyak mata pelajaran. Dan yang ketiga adalah, kita lihat di sini ya, ini 1, ini banyak. Okey, hubungannya adalah menduduki. Jadi kita boleh tulis seorang pelajar menduduki banyak ujian. 3 jawapan ini diterima. Okey, lihat di sini 3 markah, jadi 3 jawapan ini diterima. Selain daripada itu, kita boleh menulis kekardinalan menggunakan kekardinalan minimum. Okey, untuk kekardinalan minimum, kita tulis kekardinalan yang paling hampir dengan hubungan. Okey, di sini kita boleh tulis 1 dan di sini pun 1. Jadi hubungan antara entiti adalah seorang guru mengajar 1 pelajar. Dan yang kedua, ini pun 1 dan ini pun 1. 1 ke 1. Jadi kita boleh tulis hubungan antara entitinya adalah
seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Okey. Dan yang terakhir. Okey, sini satu, sini pun satu. Sebelum tu kita lihat di sini ya. Hubungannya adalah menduduki. Jadi kita boleh tulis hubungan antara entiti adalah seorang pelajar menduduki satu ujian. Kalau jawab, okey, kekardinalan minimum iaitu 3 hubungan ini pun akan dapat 3 markah. Soalan 4, jadual berikut menunjukkan penyataan sequel untuk mengemaskini stok barangan. Jika stok kurang daripada 20 unit, sebanyak 5 unit barang akan ditambah. Lengkapkan penyataan sequel yang sesuai dalam jadual yang diberi. Okey, lihat di sini ada 3 baris. Okay, kita lihat di sini ya, ada A, kemudian barang. Barang ini adalah nama jadual. Kemudian ada B, kuantiti sama dengan kuantiti tambah 5. Dan C ini kuantiti kurang daripada 20. Kita perlu jawab soalannya iaitu ABC. Okey, penyataan sequel yang sesuai untuk mengubah suai rekod atau baris dalam jadual adalah penyataan sequel update. Okey, lihat di sini ya. Update jadual. Okey. Set nama medan sama dengan nilai baru. Where nama medan sama dengan nilai tertentu. Jadi di sini, ini barang ini adalah jadual. Jadi, A ini adalah update. Okey, kita tulis jawapannya adalah update. Yang kedua, lihat set. Set ini kita akan setkan nama medan dengan nilai yang baru. Jadi, B adalah set. Jadi, kita tulis jawapan B adalah set. Okey, seterusnya kita lihat where nama medan sama dengan nilai tertentu. Okay, ini adalah syarat. Jadi, di sini kita lihat kuantiti kurang daripada 20. Jadi, C adalah where. Jadi, kita tulis jawapannya. C adalah where. Soalan 5. Jadual 1 merupakan rekod pinjaman alatan sukan di sebuah sekolah. Kita lihat nama jadual ini adalah pinjaman. Okey, di sini ada nombor barang. Nama barang, kuantiti, harga seunit, ID murid. Ini adalah nama medan. Kemudian kita lihat di bawah ini ada 3 rekod. Okay. Soalannya, berdasarkan jadual 1, tulis arahan dengan menggunakan bahasa pertanyaan bersekutu untuk memaparkan nama barang. Okay, kita akan memaparkan nama barang dan juga kuantiti barang yang dipinjam. Penyataan sequelnya adalah select medan iaitu nama barang dan juga kuantiti from jadual iaitu pinjaman. Jadi kita boleh tulis jawapannya adalah select nama barang, kuantiti from pinjaman. Pastikan nama medan sama iaitu seperti ini ya. Nama underscore barang D kecil. Kemudian kuantiti K besar. From pinjaman. Okey, pinjaman ini lihat. Okey, ejaannya semua huruf besar. Kemudian kena ada semikolon. Okey, jadi ini adalah 3 markah. Soalan 6. Jadual 21 menunjukkan data dalam jadual murid yang menyimpan maklumat murid tingkatan 5. Jadual 22 Roman menunjukkan teori dalam Microsoft Excel bagi data tersebut. Kita lihat jadual 21. Medannya adalah ID murid, nama, jantina, tingkatan dan juga kelas. Dalam jadual 2, kita lihat di sini ya. Lihat kotak ini. Okey. Medan field ini adalah medan. Medannya adalah ID murid, nama, jantina, tingkatan dan kelas. Okey. Kemudian baris yang kedua adalah jadual. Semuanya adalah jadual murid. Kemudian kita lihat show. Okey. Di sini dalam kotak ini ditikkan. Kalau tik maksudnya akan dipaparkan ID murid, nama. Okey, di sini pun ada tik untuk jantina. Tingkatan pun ada tik dan untuk kelas juga, tetapi di sini ada kriteria iaitu dedikasi. Maksudnya apa yang akan dipaparkan adalah pelajar tingkatan 5 dari kelas dedikasi. Okey. Inilah rekod yang akan dipaparkan iaitu Haziq dari kelas dedikasi dan juga okey, baris ini Sumayyah okey, dari kelas 5 dedikasi.
Berdasarkan jadual 21 dan 2, tuliskan output bagi query dalam jadual 22. Okey, jadi outputnya adalah seperti berikut. ID murid, nama, jantina, tingkatan dan kelas. Manakala rekodnya adalah 2, iaitu 2 orang pelajar dari kelas dedikasi. Soalan 2, tuliskan query dalam arahan SQL sekiranya kriteria yang dipilih adalah lelaki. Okey, di sini dalam jadual 1 kita lihat kriterianya adalah kelas dedikasi. Tapi untuk soalan nombor 2 ni dia mintakan kriteria lelaki. Maknanya di sinilah. Jadi penyataan sequelnya adalah select all from jadual where nama medan sama dengan nilai tertentu. Okey, kemudian semikolon. Jadi kita tulis di sini, kita gantikan nama jadual dengan murid, kemudian nama medan adalah jantina, nilainya adalah lelaki. Jadi kita tulis jawapannya select star atau all from murid iaitu nama jadual where jantina sama dengan lelaki. Okey, lelaki ini dalam pembuka kata dan penutup kata dan perlulah ada semikolon. Soalan 7. Raja 9 menunjukkan jadual rekod buku rujukan yang terdapat di perpustakaan HSM. Ini adalah nama jadual iaitu jadual buku. Medannya adalah ISBN, nama buku, penerbit, tahun terbit, tahun keluar dan juga kuantiti. Okey, berdasarkan Raja 9, tulis pernyataan sequel bagi mendapatkan jumlah kuantiti buku. Kita akan jumlahkan nilai bagi medan kuantiti. Okey, semua ini akan dijumlahkan. Jadi pernyataan sequelnya adalah select sum. Okey, ini adalah nama medannya iaitu kuantiti from buku, kemudian ada semikolon. Soalan 2, jumlah rekod dalam jadual. Okey, kita akan jumlahkan bilangan rekod. Untuk mendapatkan bilangan rekod, rekodnya adalah dari baris yang pertama hingga baris yang terakhir. Jadi, pernyataan sequelnya adalah select, kemudian count. Okey, ISBN from buku, kemudian semikolon. Okey, yang ini, kalau kita tak nak guna ISBN, tak apa, kita pilih je mana-mana medan. Okey, contohnya nama buku. Okey, jadi kita akan dapat bilangan rekod bagi jadual buku. Soalan 8. Raja 19A menunjukkan struktur jadual tabel murid dalam sebuah pangkalan data dan Raja 19B menunjukkan struktur jadual yang telah diubah. Maknanya di sini, ini adalah jadual pertama dan ini adalah jadual yang telah diubah daripada jadual pertama. Berdasarkan Raja 19A dan Raja 19B, namakan kunci prima. Kita lihat dalam jadual kita, ada kunci yang berwarna emas ini. Okey, kedua-duanya ada kunci yang berwarna emas. Jadi ini adalah simbol bagi kunci prima. Jadi kunci primanya adalah ID murid. Jadi kita isi jawapan untuk A adalah ID murid. Soalan B, berikan pernyataan sequel yang digunakan untuk perubahan ini. Kita lihat dalam Raja 19A. Okey, di sini terdapat 3 medan iaitu nama, ID murid dan juga kelas. Dalam Raja 19B ada 4 medan iaitu nama, ID murid, kelas dan nombor telefon. Ini bermakna ada pertambahan medan baharu dalam jadual 19B. Okey, untuk pernyataan sequel, kita lihat di sini ya. Untuk menambah ataupun sisip medan, pernyataan sequelnya adalah alter table. Okey, jadual ini adalah nama jadual iaitu tabel murid. Add nama medan. Okey, nama medan yang ditambah adalah nombor telefon, jenis data. Okey, dan dalam kurungan adalah saiz. Jadi di sini untuk nombor telefon, jenis datanya adalah wajar dan saiznya adalah 11. Macam mana dapat 11? Sekejap lagi kita akan lihat. Okey, jadi jawapan untuk B adalah alter table, nama jadual itu tabel murid, add nombor telefon, wajar 11. Okey, 11 ini adalah format untuk nombor telefon. Format nombor telefon contohnya 012334 119. Ini adalah 10 digit. Maksimum bagi nombor telefon adalah 11 digit. Jadi kita tulis dalam kurungan wajar 11.
Soalan C. Tuliskan pernyataan SQL untuk menghapuskan jadual tabel murid dari pangkalan data. Maknanya kita akan hapuskan jadual ini dari pangkalan data. Okey, lihat pernyataan SQL untuk menghapuskan jadual. Okey, drop table nama jadual. Jadi jawapannya adalah drop table bernama tabel murid. Okey, dan sini ada semikolon. Okey, apakah beza antara drop dan juga delete? Okey, delete digunakan untuk memadam data dalam jadual, manakala drop untuk hapuskan jadual. Soalan 9. Berikut adalah jadual 3. Nama jadualnya adalah gelang _emas. Nama medannya adalah nombor produk, nama, harga, kuantiti dan jenis. Okey, di bawah ini adalah rekod. Berdasarkan jadual 3, tuliskan arahan SQL untuk mendapatkan harga purata bagi gelang emas pulut dakap. Di sini kita lihat ada 3 rekod untuk gelang emas pulut dakap. 1, 2 dan 3. Kita akan tambahkan harga bagi ketiga-tiga gelang emas ini dan akan bagi dengan 3 untuk dapatkan harga purata. Sekarang lihat pernyataan SQL untuk fungsi aggregate iaitu AVG. Ini adalah untuk mendapatkan purata. Pernyataan SQL-nya adalah select AVG nama medan iaitu harga from jadual nama jadual iaitu gelang _emas where nama medan sama dengan nilai tertentu. Jadi nama medannya adalah nama dan nilainya adalah pulut dakap. Jadi kita tulis jawapan kita iaitu select AVG dalam kurungan harga from nama jadual iaitu gelang _emas where nama medan nama sama dengan dalam pembuka kata pulut dakap dan tutup penutup kata serta semikolon. Ini adalah jawapan untuk mendapatkan harga purata bagi gelang emas pulut dakap. Soalan 10. Jadual 1 menunjukkan maklumat pensyarah di sebuah universiti. Nama jadual ini adalah pensyarah. Medannya adalah pensyarah ID, nama, nombor bilik, fakulti ID dan juga fakulti. Di bawah ini adalah rekodnya. Soalannya, tuliskan arahan SQL bagi menyenaraikan semua pensyarah dalam susunan menaik mengikut nama pensyarah. Okey, soalan minta kita senaraikan semua nama pensyarah. Sini. Okey, kita akan senaraikan kelima-lima nama pensyarah ini mengikut susunan menaik. Maknanya, nama pensyarah yang mula adalah D. Okey, Dr. Alia. Okey, kemudian Dr. Khadijah. Kemudian Dr. Wan Hassan. Itu adalah dalam susunan menaik. Sekarang kita lihat pernyataan SQL untuk mendapatkan semula data. Pernyataannya adalah select star. Star ini adalah untuk menyenaraikan semua data. Kemudian from jadual, nama jadual adalah pensyarah. Order by nama. Nama ini ascending, ASC. Maknanya kita akan susunkan nama-nama pensyarah ini mengikut urutan dari, di sini kita lihat D dahulu iaitu mula dengan Dr. Alia, kemudian Dr. Khadijah, kemudian Dr. Wan Hassan, kemudian barulah Prof. Aidan dan juga Prof. Khalid. Sekarang kita jawab soalan. Yang pertama sekali, select all from pensyarah iaitu jadual pensyarah. Kemudian lihat di sini. Untuk menyusun mengikut susunan menaik, kita akan ambil medan nama dan kita akan susun iaitu order by nama ascending. Ini adalah jawapan untuk soalan yang ke-10. Itu sahaja konten video untuk kali ini. Jangan lupa tonton video bahagian yang kedua bagi tajuk yang sama. Semoga mendapat manfaat.